Sebenarnya kalau kita nak menjalankan satu pengajaran yang berkesan, seseorang guru perlu membuat perancangan teliti. Yang pertama, mesti mengkaji dulu kurikulum sukatan pelajaran dan mengkaji huraian sukatan pelajaran. Sebab di dalam huraian sukatan pelajaran tu dia mencadangkan beberapa aktiviti, dia mencadangkan langkah-langkah dan sebagainya. Tetapi sebagai guru, cadangan itu kita boleh ambil kira, tetapi kita juga boleh mengubah suai mengikut tahap murid-murid yang kita ada. Jadi perancangan yang teliti mesti ada supaya kita nampak apa objektif kita nak capai, apa hasil yang dekat, apa hasil yang jangka panjang yang kita nak capai daripada murid kita. Dan perancangan ini juga kena libatkan, kena dilihat dari aspek kemampuan pelajar-pelajar kita. Sebab pelajar kita dalam satu kelas pun ada pelbagai tahap kecerdasan masing-masing. Okey, murid-murid. Tadi kita dah bincangkan mengenai perancangan eksperimen. Jadi kamu akan jalankan eksperimen sekarang untuk membuktikan bahawa makanan kamu ada tenaga dan juga kamu akan menentukan nilai tenaga. Bukan saja menentukan makanan ada tenaga, tetapi akan menentukan nilai tenaga dalam makanan. Jadi gunakan rancangan yang kamu ada tadi, pupuk-pupuk yang kamu dah sebut kepada saya tadi untuk jalankan eksperimen kamu. Okey, jadi jalankan eksperimen kamu ni dengan cermat, hati-hati, dan kamu kena tahu bila kamu bakar makanan, bila kamu bakar makanan, kamu gunakan api makanan tadi untuk memanaskan air, akan ada sedikit error. Akan ada sedikit error. Kenapa tu? Apa masalah yang mungkin timbul bila kamu bakar makanan untuk memanaskan air? Ya, siapa nak cuba? Ya, Hafizuddin. Api tu kan terpadam sebab angin. Ya, api tu mungkin terpadam sebab angin. Betul, pandai awak ya. Okey, kalau macam itu, apa langkah-langkah kawalan yang patut kamu buat untuk elakkan angin supaya jangan memadamkan api kamu? Ya. Hafizul. Hadang dengan exhaustor. Ada. Okey, tahniah. Syabas. Ya, kita kena buat satu penghadang. Di atas meja kamu saya letakkan 3 kepingan asbestos. Kepingan pertama tu digunakan untuk meletakkan saki-baki mancis api yang kamu dah bakar tadi. Jangan letak atas meja. Ya. Sebab mancis api yang kamu dah bakar tadi panas. Kamu letak atas meja, dia akan rosakkan meja. Jadi letak atas kepingan asbestos. Saki-baki makanan yang kamu bakar juga, yang dah rentong, yang jadi arang tu juga kamu kena letak di atas kepingan asbestos. Jangan letak atas meja macam tu, ya. Sebab dia masih panas. Jadi dia akan melunturkan cat dan sebagainya. Jadi ada 2 lagi kepingan asbestos yang itu kamu akan gunakan untuk menjadi penghadang angin. Yang lain-lain saya rasa kamu dah tahu apa nak buat. Jadi sekarang jalankan eksperimen dalam kumpulan. Kena pastikan ada tukang rekod, ya. Ada orang yang jalankan eksperimen. Saya cuma bagi lebih kurang 15 minit sahaja. Okey, silakan jalankan eksperimen kamu. Kalau ada masalah boleh tanya ya. Ketepikan buku-buku dulu sebelum jalankan eksperimen, ketepikan dulu. Letakkan buku setempat. Cuma letakkan apa? Kertas yang ada jadual saja.
tahniah semua dah boleh buat eksperimen dengan berjaya. Cuma satu kumpulan tadi agak ada masalah sikit. Tak apa. Macam itulah juga kita bila kita untuk jadi saintis ya. Sebenarnya bukan mudah. Ada masa kita berjaya, ada masa kita gagal. Jadi dalam eksperimen yang gagal ni maksudnya kita kena kenal pasti apa masalah kita sebenarnya. Adakah masalah kita kerana kita punya radas tak betul, ya, ataupun kita punya bahan tak elok dan sebagainya? Secara umumnya sebagai guru ada banyak perkara yang perlu dikuasai. Perkara pertama, seorang guru mesti menguasai konten. Ini perkara asas. Maknanya kalau diberi tanggungjawab kita mengajar subjek yang bukan meja kita pun, kita perlu belajar. Dan sebagai guru kita tak boleh mendabik dada bahawa kita tahu semua. Kita mesti belajar. Yang kedua, kita mesti menguasai kemahiran-kemahiran asas. Kemahiran-kemahiran asas yang perlu ada guru ialah kemahiran deliver the content. Maknanya menyampaikan bahan kandungan isi pelajaran dengan sebaik mungkin. Dan bila kita nak menyampaikan kepada pelajar, kita kena tengok pelajar tu sasarannya. Sasaran ini dikenal pasti. Kalau sekiranya kita mengajar kelas yang sangat lemah, apakah pendekatan kita? Kalau kita mengajar kelas yang sederhana, apakah pendekatan kita? Kita tidak boleh menyamaratakan semua pelajar kita daripada kelas-kelas yang berbeza. Kita tidak adil. Jadi penguasaan deliver itu penting. Yang ketiganya, guru-guru perlu menguasai kemahiran berkomunikasi tadi. Bila dah deliver, menyampaikan konten, kemahiran komunikasi sangat penting. Dan yang ketiganya ialah kemahiran untuk menilai, mentaksir. Kalau guru-guru membiarkan kita mengajar, menyampaikan saja tanpa mentaksir pelajar, jadi kita tak tahu setakat mana penyampaian kita, setakat mana pengajaran kita berkesan pada mereka. Dan yang keempatnya, kita kena mengikuti perkembangan semasa. Okey, tadi kamu dah tengok. Sekarang saya minta kumpulan 2 ya. Tolong bagi GC makanan kamu dengan suhu awal dan air. Tolong lengkapkan. Ada pen kat situ. Okey, Khairi ya. Berapa jisim badan kamu dan berapa jisim protein? Okey, suhu awal air. Suhu akhir. Okey, terima kasih. Kumpulan 2, ya Khairi. Okey, kumpulan 5. Tolong saya kira kejap kenaikan suhu dan nilai tenaga dalam sampel makanan kita di depan ni. Kumpulan 5, kumpulan 6. Kumpulan 5 tadi tak dapat reading ya? Tak apa. Okey. Kumpulan 6. Tolong isikan kenaikan suhu berdasarkan yang itu je, bukan berdasarkan kamu punya. Berdasarkan data kita kat depan. Ya. Kenaikan suhu dan nilai tenaga. Kira. Okey kelas ya, sebelum Daniel mengira, di sini dalam buku teks sama muka surat 110 ada diberi rumus ini. Rumusnya untuk mengira nilai tenaga, kita akan gunakan 4.2 darab jisim air, darab kenaikan suhu bahagi jisim makanan. Okey, sekejap ya Daniel. Kenapa kita darab dengan 4.2? 4.2 tu adalah nilai tenaga untuk menaikkan 1 darjah Celsius bagi 1 gram air. Okey, saya ulang balik ya. 4.2 tu adalah nilai tenaga untuk menaikkan suhu 1 darjah Celsius bagi 1 gram air. Sebab itu nilai ini adalah nilai yang tetap. Jadi kamu ada tadi jisim air kamu, sebab itu kita darab jisim air dan juga kita darab dengan kenaikan suhu. Jadi ini rumus ini memang rumus yang dah tetap. Ya, dan saya dah beritahu kenapa kita mesti darab dengan 4.2. Boleh tak kita darab dengan 10? Boleh tak kita darab dengan 20? Tak boleh ya, sebab itu adalah nilai untuk menaikkan suhu 1 darjah Celsius bagi 1 gram air. Okey, cuba kejap Daniel isikan kenaikan suhu berdasarkan data kawan kita. Ya, 71.
Okey. Kumpulan lain tolong kira. Tolong tengok betul tak kiraan kawan kita ni. Check balik. Ada pemadam kat situ Daniel? Ya. $10.31 tu apa tu? Ya, GC makanan. GC makanan kena di mana? Jadi di bawah pembagi. Okey. Murid-murid semua? Betul ke reading yang dibuat ni? Betul. Okey, tahniah Daniel. Tahniah pada semua kumpulan yang telah berjaya, tepuk tangan. Ini bakal-bakal saintis ni. Very good. Ya, bakal-bakal saintis. Jadi besok kamu, ini pengalaman pertama. Lepas ni pengalaman kedua dan seterusnya. Ya, jadi kamu tengok apa kesimpulan yang boleh kita buat daripada ini. Okey, di depan ni ada rumusan. Rumusan ni sebenarnya kamu dah dapat dah tadi kan? Just repeat aja untuk mengumpulkan konsep kamu. Jadi dalam setiap jenis makanan ada tenaga dan jenis tenaga itu adalah tenaga kimia. Ya. Dan nilai tenaga ni bergantung kepada jenis nutrien. Tadi kamu dah tengok dah. Nutrien yang paling kaya dengan tenaga ialah lipid. Ya. Protein dengan karbohidrat lebih kurang je nilai tenaga dia. Dan aktiviti yang kita jalankan, walaupun kamu kata kamu cuma buat eksperimen simple, tetapi juga kamu memerlukan tenaga. Ya? Jadi tenaga memang kita dapat daripada makanan. Walau macam mana pun, pengambilan makanan kena dikawal supaya sentiasa sederhana. Jangan berlebihan. Ya? Jadi untuk kelas kita yang akan datang, saya nak kamu baca mengenai tajuk makanan seimbang, ya, keperluan dia dan apakah maksud malnutrisi. Jadi untuk hari ini, kelas kita berakhir hari ini. Ya, saya rasa saya sangat-sangat mengharapkan bahawa pelajar-pelajar saya dapat menguasai konsep yang saya telah sampaikan, dapat kemahiran manipulatif dan kemahiran saintifik yang disarankan dalam sukatan pelajaran. Dan yang paling penting sekali, sebenarnya pendidikan adalah satu proses berterusan. Jadi pendidikan dilihat bukan sahaja menyampaikan bahan pengajaran, tetapi pendidikan tadi meliputi semasa saya menyentuh tentang nilai murni, semasa saya menegur pelajar, semasa saya menyoal pelajar. Sebenarnya dalam proses itu, sebenarnya ada nilai-nilai yang perlu diterapkan kepada pelajar dan itulah pendidikan.